Baik, seterusnya ialah pernyataan majmuk. Tadi adalah pernyataan sahaja, tetapi ini adalah pernyataan majmuk. Nama pun majmuk, maknanya dia adalah pernyataan yang terbentuk daripada gabungan pernyataan-pernyataan yang lain, pernyataan-pernyataan yang kecil membentuk kepada satu pernyataan yang besar. Sebab tu dia bagi pernyataan majmuk. Dan dalam nak membuat pernyataan majmuk ni, kita perlu meletakkan perkataan dan atau macam tu. Okey, dan atau. So untuk menentukan pernyataan ini dia ada bagi P dan juga Q. Misal contoh dia akan bagi tu P bersamaan, P ialah piramid mempunyai 5 satah dan Q piramid mempunyai 5 bucu. Jadi bagaimana nak kita gabungkan, kita tambahlah dan. Jadi jawapan dia piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu untuk dan. Kemudian piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Kenapa kena letak dan atau ni? Kita akan tengok lepas ni. Sebab dengan kita meletakkan dan kita meletakkan perkataan atau, kita dapat menentukan nilai kebenaran dia. Sama ada betul ataupun tidak. Dia ada undang-undang dia. That's why kita kena buat ni dan dengan atau ni. Jadi sama juga dengan bawah tu. P samaan 2 lebih besar daripada 4 dan PQ samaan negatif 5 lebih besar daripada 4. So jawapan dia sama saja, letak dan. 2 dan 5 lebih besar daripada 4. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. 2 atau negatif 5 lebih besar daripada 4. Dan terakhir sekali C, P bersamaan Q 7 tambah 7 49. Kemudian Q adalah 7 darab 7 49. Walaupun nanti yang ajar macam ni salah ni betul. Sabar. Sebab tu kita kena letakkan dulu dan dengan atau, baru kita akan menentukan nilai kebenaran dia. Yang terakhir sekali kita letak dan atau. Mudah saja kan? Okey, seterusnya baru kita nak menentukan nilai kebenaran dia. Nampak soalan yang sama macam tadi? Okey, ada dan dengan atau. Cuma untuk menentukan dia sama ada dia punya statement keseluruhan tu, kita panggil pernyataan majmuk tu. Sama ada pernyataan majmuk tu benar atau tidak bergantung kepada kebenaran bagi satu-satu tadi, P ataupun Q. Cakap banyak tak jalan. Kita terus tengok kepada soalan. Tadi kan kita cakap A1 tu piramid mempunyai 5 satah. Kan? 5 satah dan 5 bucu, betul? Jadi 5 satah dan 5 bucu ni betul atau tidak? Cuba kita tengok. Piramid yang 5 satah dan 5 bucu. So jawapan dia adalah, cuba tengok kita tengok perkataan dan tu. Kan? Okey, tengok jap X. Okey. 5 satah ni adalah P. Iaitu yang tadi itulah, sebab kita merujuk kepada P tadi yang sebelumnya. Okey, kemudian kita ada Q. Tadi P, kemudian yang ini Q ni silap ni Q, 5 bucu. Okey. Jadi 5 satah, betul ke piramid ada 5 satah? Betul lah. 5 satah dan 5 bahagian. Depan, belakang, kiri, kanan dan bawah tapak dia. So kita panggil dia 5 satah lah. Okey. Kemudian 5 bucu. Piramid ada 5 bucu, 4 bucu pada piramid pada tapaknya, kemudian pada di puncaknya ada 1 bucu. Jadi bila kita sebut dan, bila dua-dua benar, dalam kes ni dua-dua benar, jadi jawapan dia adalah benar. Nampak kat situ P dan Q benar. Tapi kalau atau ke dan ke dua-dua betul, dua-dua benar, jawapan dia akan benar lah. Tapi berbeza pula kalau 2 dengan negatif 5, betul ke 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 1? Betul tak 2 lebih besar daripada 1? Betul. Okey. Tapi negatif 5 lebih besar daripada 1? Palsu lah. Sebab apa? Dia dan. So kalau dan ni ni dan kan. Kalau salah satu salah ataupun salah satu palsu, ni palsu, so dia akan statement akan jadi palsu. Macam tu. Kemudian dan 2 atau negatif 5 lebih besar daripada 1. Okey. Atau ni maksudnya salah satu betul. Iaitu 2 je lah. 2 lebih besar daripada 1 ni betul. Tapi negatif 5 salah kan. Nampak? Dia kalau atau ni nampak benar atau palsu, still benar. Dia at least satu betul. Tapi kalau dan at least satu salah. Okey. C 1 7 darab 7 49. Okey, betul.
dan 7 tambah 7 49. Apa 7 tambah 49? 7 14 lah kan. So salah lah. Sebab apa? Dia dan ni kena dua-dua betul macam tu. So masalahnya dia satu benar, satu salah. Jadi kira palsu. 7 49 betul atau 7 tambah 7 49. Ni dah salah lah. Tapi disebabkan atau ni, jadi dia akan jadi benar juga. Macam tu. So kesimpulan dia, kalau dua-dua benar, okey, dan dia akan jadi benar. Tapi kalau dua-dua salah, benar ke dan ke atau ke, dua-dua akan jadi palsu. Perbezaan dia hanya pada salah satu kalau betul. Salah satu je betul, bukan dua-dua betul. Kalau dan dua-dua dikira salah. Dia macam solat lah. Satu tak sempurna, solat tu semua tak sah. Macam tu. Tapi kalau atau ni, at least kalau satu betul, dia dah jadi betul lah, at least. So atau macam tu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok pula konsep yang kedua, iaitu berkaitan dengan implikasi. So implikasi ni ada dua keadaan. Yang pertama, dia panggil anti kejadian. Anti kejadian is a sources, is a sumber daripada kenapa kejadian itu berlaku. Kita panggil anti kejadian lah. Maka Q adalah akibat. Maknanya kesan selepas satu-satu bentuk sumber itu berlaku. Ya, so ada perkataan jika P maka Q. Okay, mudahnya ada cik abang kat sini, dia cakap dengan mak dia, "Mak, boleh saya main game?" So mak dia cakap, "Jika Aiman siapkan semua latihan, kamu boleh main game." Maknanya ada sebab. So untuk Aiman main game, kalau Aiman siapkan semua latihan kerja sekolah dia, maka dia boleh main game. So kat sini dia ada anti kejadian dia. Anti kejadian adalah kalau dia siapkan kerja sekolah, akibat dia okey, baru dia boleh main game. Konsep inilah yang dipanggil sebagai implikasi, iaitu bentuk jika P maka Q. Jika apa-apa maka apa-apa.